والنور يهدي الحائرين ضياء وفي الحشر ظل المرسلين لواء. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lantaran itu hendaklah engkau belajar, kemudian amalkan ilmumu itu. Lalu pisahkan dirimu daripada manusia dengan berkhalwat untuk engkau menghabiskan masamu dengan mencintai Allah Azza wa Jalla. Bila telah benar pengasingan dirimu dan kecintaanmu kepada Allah Azza wa Jalla, tentulah Dia, yakni Allah, akan mendekatkanmu dan memberikanmu tempat di sisinya, serta difanakkanmu sehingga engkau tiada mengingati yang lain. Engkau tiada mengingati yang lain lagi selain Allah Ta'ala. Lalu, jika Dia kehendaki, dikenalkanmu dan didedahkanmu kepada manusia sekalian. Kemudian dikembalikanmu untuk memenuhi bahagian-bahagian yang sudah ditentukan. Itu suatu perkara yang mengubah takdir ilmunya yang lalu mengenaimu. Maka ia datang seperti angin ribut menembusi dinding-dinding khalwatmu itu sehingga menjadikanmu hancur luluh. Dan barulah Dia mendedahkanmu kepada manusia. Maka engkau pun berada dengan mereka, dengan Dia, bukan dengan dirimu. Engkau memenuhi semua bahagian-bahagianmu tanpa merasa bosan pada dirimu. Tabiatmu dan hawa nafsumu. Dia mengembalikanmu kepada bahagian-bahagianmu itu supaya tiada membatalkan ketetapan ilmunya pada dirimu. Engkau memenuhi semua bahagian-bahagian itu, sedang hatimu menjurus kepada Tuhan Azza wa Jalla. Dengarlah dan beramallah, wahai si bodoh jahil dengan Allah Azza wa Jalla serta para walinya. Wahai orang yang menikam Allah Azza wa Jalla dan para walinya, yang benar itu ialah Allah Azza wa Jalla, dan yang batil itu ialah kamu, wahai manusia. Yang benar itu di hati, di batin dan di maknawi. Sedang yang batil pula di jiwa, di hawa nafsu dan tabiat, dan adat, dunia serta segala sesuatu selain Allah Azza wa Jalla sahaja. Hatimu itu tidak akan terselamat kecuali bila dia berhubung dekat dengan Allah Azza wa Jalla yang bersifat qadim, azali, sentiasa ada. Jangan berani mengganggu, hai munafik. Engkau tidak tahu semua ini. Ingatlah bahawa engkau ini hanyalah seorang hamba yang makananmu, lauk paukmu, kemanisan hidupmu, pakaianmu, tungganganmu daripada Allah. Hati yang benar berhijrah dari manusia kepada pencipta. Dia melihat pada pengembaraannya itu semua benda akan memberi salam kepadanya ketika dia berlalu. Kemudian kata Syekh Abdul Qadir, bila mana benar kamu dengan ilmu kamu dan dengan amal kamu. Jangan jadi macam orang ada ilmu tapi tak beramal, maka celaka kamu. Bila benar dengan ilmu kamu, dengan amal kamu, maka ketika itulah Allah jadikan kamu dia bercendung untuk berpisah daripada manusia seketika. Dia benar sebab ilmu, bila kita nak beramal dengan ilmu, automatik kita kena berpisah daripada manusia. Maka kamu berpisah seketika. Kamu berkhalwat dengan Allah SWT. Maka bila benar pengasingan kamu dengan Allah, waktu itu datanglah kecintaan Allah Ta'ala pada kamu. Maka Allah letak kamu pada kedudukan, angkat kamu pada darjat yang dikehendaki oleh Allah. Dan Allah jadikan kamu tidak ingat yang lain melainkan Allah Ta'ala. Ya, kamu akan kembali kepada manusia. Tapi kali ini bila mana kamu kembali dengan manusia, bukan dengan dirimu, tapi dengan Allah. Maksudnya, bukan dengan kepentingan syahwat kita, bukan kepentingan kedudukan kita, kerana mencari redha Allah. Kalau kita tidak berkhalwat dengan Allah, yang tidak menjendiri dengan Allah sampai kita dapat kasih sayangnya, maka pasti kalaupun kita bawa agama ni untuk diri kita, biar saya glamour, biar saya popular, biar saya kaya, untuk semua kedudukan dunia, biar saya dikata alim. Yang ini disebut dalam satu hadis tentang 3 golongan yang melakukan amalan riya. Satu ialah orang alim. Yang kedua ialah orang mati syahid.
Yang ketiga ialah orang yang pemurah. Allah Ta'ala panggil di hadapannya pada hari kiamat kelak. Allah menyebut nikmat-nikmatnya. Kemudian Allah tanya apa yang dilakukan dalam keadaan Allah mengetahuinya. Si alim berkata, aku mengajar pagi petang. Lalu kata Allah, kamu melakukannya bukan kerana aku. Kamu melakukan supaya dikatakan kamu alim. Kamu paling bagus. Pergilah kamu ke neraka. Maka datang pula yang kedua, yang berperang pada jalan Allah. Dengan darahnya. Maka Allah Ta'ala sebut nikmatnya, maka dia mengaku nikmat. Allah Ta'ala tanya apa yang dilakukan. Dia berkata, ya Allah, aku berperang pada jalanmu. Lalu kata Allah, tapi bukan untukku. Tapi supaya kamu mendapat gelaran si pemberani. Dan kamu telah mendapat gelaran pemberani. Maka pergilah kamu ke neraka. Diheret ke neraka. Datang yang ketiga seorang yang pemurah. Lalu dia berkata, ya Allah, tidak ada jalan-jalan kebaikan, melainkan aku derma. Derma merata. Lalu kata Allah, kamu bukan melakukannya kerana aku. Supaya dikatakan kamu pemurah. Dan kamu telah mendapat gelaran itu. Maka pergilah kamu ke neraka. Kan itu tuan-tuan sekalian. Bila kita ada ilmu, kita nak beramal. Dan bila kita beramal, kita perlu berkhalwat. Untuk apa? Untuk menyucikan keikhlasan kita. Kalau bersendirian itu lebih kita sukai daripada bersama manusia, berarti kita sudah memperoleh keikhlasan. Kalau kita masih lagi suka dengan manusia berbanding bersendirian, kita belum mencapai keikhlasan. Sebab keikhlasan itu menjadikan seorang tu boleh duduk seorang dia. Tak boleh tak kita duduk seorang dalam bilik, tempat tertentu sambil baca Quran, sambil baca kitab, sambil berzikir. Boleh tak duduk seorang-seorang dan tempoh panjang. Kalau boleh, maka itu tanda keikhlasan tu ada. Tak boleh. Sekarang saya kalau duduk seorang-seorang boleh demam. Demam. Semua dia nak buat bersama orang. Wa imma dia ni lemah dalam keazaman untuk beribadat. Wa imma dia ada masalah keikhlasan. Sama ada dia memang lemah dia keazaman. Ada orang tuan-tuan, keazaman untuk beribadat itu lemah. Dia tak boleh duduk seorang-seorang buat ibadat. Lemah keazaman dia. Ada orang walau dia seorang dia buat sama. Keazaman dia kuat. Dia tak peduli orang ni, orang tak buat ikut suka dia. Dia buat. Itu orang yang zu azmin. Ada orang yang dia lemah bila buat ibadat bersendirian. Wa imma dia berpenyakit keazaman yang lemah. Dia panggil dha'ful azmi. Atau dia ada masalah tentang keikhlasan. Kita bukan nak tunjuk orang lain, kita nak tunjuk kita lah. Ustaz saya rasa dia pun sama, Ustaz saya rasa dia riak tu. Kita katakan, kita dah sebut. Tuan-tuan tidak benar dalam pengajian kesufian kita kalau kita tidak melihat diri kita lebih daripada orang lain. Kalau kita belajar ilmu sufi, kita nampak orang lain lebih pada melihat diri sendiri, maka kita ni maghrur, terpedaya dengan ilmu. Dia rasa macam kita lebih pada orang lah tu. Bila kita belajar ilmu kesufian, menjadikan kita melihat diri kita lebih kurang berbanding keinginan kita melihat orang lain. Kita nak tengok diri kita. Kita nak baiki kita, nak cari cacat kita. Kita bukan nak cari cacat orang dengan belajar ilmu tasawuf. Itu orang yang terpedaya. Kita bukan nak cari riak orang. Kita nak cari mana riak kita tersembunyi. Kita rasa kita dah ikhlas. Rupa-rupanya riak itu masih tersembunyi, masih ada akar dalam hati kita. Kita nak congkir buang semua. Kita mencari mana riak dalam diri kita ni. Dia melekat kat mana? Pada bicara kita ke? Cara berfikir kita ke? Perasaan kita ke? Amalan kita ke? Maka dengan itu kita belajar. Kita belajar nak kenal diri. Kita nak selongkar diri kita sendiri. Sebagaimana Allah ajar kita. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Pada diri kamu tak tengok ke? Dan kerana kita mengambil kemuliaan apa yang disebut tuba liman syaghalahu aibuhu an uyubin nas. Untunglah orang sibuk cari keaiban sendiri berbanding keaiban orang lain. Berarti ilmu sufi, tuan-tuan, maqasid, tujuan pertama, cari keaiban sendiri, memandang diri sendiri. Jadi bila saya sebut tentang riak tadi, antara simptom yang perlu kita lihat ialah bila kita lemah bila bersendirian. Tapi kuat bila mana bersama orang lain. Itu simptom. Sama ada dia adalah sebab kelemahan azam, mungkin. Atau kerana masalah keikhlasan. Tapi kalau kita bersendirian, kita boleh mudah menangis. Bersendirian, kita rasa manis beribadat.
bererti ada keikhlasan dalam diri kita. Kerana itu kata Syekh Abdul Qadir, bila benar khalwat kamu, Allah hantar balik kamu pada manusia, tapi bukan untuk diri kamu, tetapi untuk Allah Ta'ala. Maksudnya, bukan cari kepentingan hawa nafsu, tabiat kita, kedudukan kita, bukan. Semuanya kerana Allah. Illa ibtigha'a wajhi rabbihil a'la, melainkan mencari keredaan Allah yang tertinggi. Tentang bila Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu terkenal dengan segala sifat pemurahnya, maka tiba-tiba baginda sallallahu alaihi wasallam wafat. Bila wafat, para sahabat ni bunyi macam-macam cara untuk menghilangkan kesedihan. Sebahagian mereka keluar daripada Madinah. Sebab Madinah meninggalkan nostalgia, kenangan yang banyak. Mereka tak mampu duduk di situ, melainkan mereka menangis, melainkan lemah segala sendi badan mereka. Ya, macam kalau tuan-tuan tanya seorang suami, seorang isteri, kalau pasangan dia mati, dia nak tak duduk rumah tu? Tak nak lah. Saat saya duduk rumah ni, kenangan banyak, Ustaz. Kadang bunyi dengar Ustaz, arwah buat air kat dapur. Dengar, Ustaz. Bukan takut, Ustaz, dia jadi rindu tu. Kadang rasa macam dia duduk sebelah. Ramai saya cakap dengan orang-orang yang mati pasangan dia, baik lelaki, baik perempuan. Mereka tak mampu lagi duduk rumah tu. Tak mampu sebab teringat, kenangan banyak. Tapi rumah tu pun dia tak bagi sewa orang. Sebab dia ada kenangan. Kursi tu ada kenangan. Meja makan ada kenangan. Akhirnya dia tinggalkan rumah tu. Kenapa? Tak mampu. Kerana setiap benda tu menghasilkan kenangan. Dia pergi kat sini, tengok arwah. Sini tengok arwah. Tengok bilik air, teringat arwah. Semua. Okay, mereka ni berpindah. Baik, sama dengan para sahabat radhiyallahu anhum. Sebahagian mereka. Kita tak kata semualah, sebahagian. Ada orang lepas mati pasangan, dia rasa sekejap je, lepas tu masuk pasangan baru. Okey lah. Maksudnya dia. Okey, dia cepat create kenangan baru. Para sahabat ada sebahagian tetap nak mendiami Madinah. Sebahagian sahabat tak nak. Antaranya ialah Bilal bin Rabah. Bukan dia tak nak jadi, tidak lagi nak jadi muazzin. Dia kata, aku tak akan lagi menjadi muazzin selain daripada Rasulullah SAW. Maka dia tak nak jadi tukang bang lagi. Dan dia sibuk berperang. Dia terus berribat di bumi Syam. Sebab sahabat tahu tempat yang memang menjadi pusat ribat ialah Syam. Syam tempat yang melahirkan ramai syuhada dari dulu sampai hari kiamat. Sebab itu Dajjal pun ke Syam. Imam Mahdi pun ke Syam. Nabi Isa pun turun di Syam. Syam ni ceritanya banyak. Sehingga Nabi kata, Allahumma barik fi Syamina. Ya Allah, berkatilah bumi Syam. Sahabat tahu selepas bumi Madinah, di mana mereka nak cari syahid? Di Syam. Maka Bilal bin Rabah pun pergi ke Syam. Waktu Bilal bersiap-siap nak keluar, Bakar pun pergi. Wahai Bilal, nak keluar ke? Nak tinggal Madinah ke? Jangan. Aku nak suruh kamu je tukang azan balik. Aku nak suruh kamu sekian-sekian. Kata Bilal, tak boleh. Aku tak mampu untuk azan. Tak mampu lagi. Sebab lafaz azan bagi Bilal lain daripada lafaz mana-mana tukang bang yang lain. Kerana dengan lafaz azan itu kenangannya luar biasa banyaknya. Menyebut nama Nabi Muhammad sahaja menggetarkan jiwanya, menjadikan kelu lidahnya. Tak mampu dia. Dan dia ada satu kenangan cukup kuat dengan lafaz azan yang merupakan muazzin pertama dalam Islam. Lalu Abu Bakar kata tak payah keluarlah. Lalu Bilal pun sebut satu perkataan. Ya Abu Bakrin, ya Amirul Mukminin. Kalau dahulu kamu bebaskan aku. Sebab dulu Abu Bakar yang bebaskan Bilal, bayar duit. Waktu dihukum oleh ketua dia. Oleh tuan dia, Umayyah bin Khalaf. Kalau sekiranya dahulu kamu bebaskan aku kerana dirimu, ya aku tak akan keluar. Dan aku akan berkhidmat padamu. Tetapi kalau dahulu kamu bebaskan aku kerana Allah, biarkan aku pergi mana aku nak. Lalu kata awak bahkan kerana Allah. Dan aku tak akan halang kamu. Kerana Allah. Lihat bagaimana hebat mereka. Bila mereka bantu, mereka tak harapkan orang tu beri sesuatu. Kerana Allah sungguh. Tak adalah kamu nak ucap terima kasih atau tak apa. Kerana Allah terpulang pada kamu. Begitu bila Allah Ta'ala berikan seorang itu keikhlasan, dia kembali bersama manusia bukan untuk diri dia, tetapi untuk Allah. Mencari redha Allah SWT.
maka dia akan memenuhi seluruh perintah Allah. Orang nak kutuk, orang nak kata, itu hal lain. Kemudian Syekh pun sebut, lepas cerita tentang bagaimana sepatutnya orang alim dengan ilmunya. Kemudian beliau berkata, dengarlah dan beramal. Ini ada satu nasihat lagi. Satu lagi benda yang kamu kena perhatikan. Wahai orang yang bodoh dengan Allah dan yang bodoh dengan wali Allah. Maksudnya, orang yang tak tahu adab dengan Allah dan orang yang tak tahu adab dengan wali-wali Allah. Dengar sini, wahai si bodoh. Biar agak kasar. Tetapi akibat daripada tidak beradab dengan Allah dan para wali Allah lagi jahat, lagi teruk. Tentu kadang-kadang kita menggunakan perkataan kasar kerana kita tahu akibatnya lagi teruk. Kita marah anak kita. Keluarlah perkataan kasar sikit sebab benda ni teruk lepas tu kalau dibuat juga. Lagi buruk akibat benda tu, lagi tegas perkataan kita. Lagi tinggi intonasinya. Lagi garang kita. Tengok anak kita main tepi jalan, lori lalu. Jangan main tepi jalan. Dia main lagi, lori pula lalu. Bas pula lalu. Kita mula menjerit dia. Weh budak ni. Kita sebut perkataan kasar. Kenapa kita tahu akibat bahaya? Mati kena langgar. Demikian bila para ulama tahu, kamu ni kalau tak beradab dengan Allah, akibatnya bahaya. Kamu cakap ikut dan kamu dengan Tuhan, mainkan syariat Allah. Bahaya akibatnya. Dan demikian juga kamu suka mempelekehkan wali-wali Allah. Suka kutuk para alim ulama, suka mempersendakan mereka. Kamu hina serban mereka, kamu hina jubah mereka. Kamu hina watak, tawaduk mereka. Kamu hina setiap baris-baris perkataan mereka. Kamu lupa mereka bercakap dengan kata-kata Allah, dengan kata-kata Rasulullah, dengan firman Allah. Kamu kutuk kepahaman mereka. Kamu lupa bahawa kepahaman mereka datang daripada kepahaman perintah Allah. Kepahaman perintah Nabi SAW. Lalu kamu mau tolak mentah-mentah. Ialah bila ulama-ulama berfatwa haram, halal. Ia daripada kepahaman perintah Allah. Kita berpelai kenapa pula haram? Kenapa pula tak boleh? Kenapa pula? Lalu kita tak beradab dengan mereka. Kata Syekh Abdul Qadir, bodoh, dengar sini. Yang jahil dengan adab dengan Allah, yang jahil dengan adab dengan para walinya. Ingat, mutlak benar itu datang dari Allah. Selain daripada Allah, batil. Yang datang dari Allah itulah sebenar-benar nilainya. Yang datang selain daripada Allah, maka itu adalah perkara-perkara yang batil. Tetapi bila kita sebut, ingat Allah, kita untung. Tak, meniaga lagi untung. Tak. Ingat Allah lebih untung. Lepas tu syariat Allah kamu akan bahagia. Tak bahagia kan kita ikut hawa nafsu. Tak. Sejarah dah tunjuk. Kita pun baca surat khabar. Mana-mana orang yang cuba atau cuma memajukan hawa nafsunya, dia tak pernah bahagia pun. Yang main perempuan, yang main arak, yang judi, yang bebas. Adakah dia bahagia? Tak. Tahu-tahu bercerai sana, bercerai sini. Lagi apa lagi? Bermusuh sana, bermusuh sini. Nampak hidup lifestyle dia tu macam mewah, macam bagus, macam gembira. Tak ada gembiranya. Sebab gembira sebenarnya bukan benda yang ditunjuk-tunjuk, melainkan dia kekal dalam hati. Orang bila digembira nampak tenang dia, bukan nampak melompat-lompatnya. Orang yang melompat-lompat sebenarnya dia tak gembira. Dia perlu aksi lompat-lompat. Kerana orang gembira dia tenang. Dia berjalan dengan penuh kemuliaan. Cara berjalan pun tenang. Sebab gembira berada di hati dia. Lagi kuat gembira itu berada di hati, maka tidak mampu untuk melakukan apa pun pergerakan. Orang baru dapat berita sikit gembira, itu cepat melompat. Jadi kali pertama buat agur, dia lompatnya sampai tinggi dengan tiang agur. Punya seronok. Lepas tu kecewanya jatuh. Tapi orang gembira sebenar tu. Dia tak berlaku satu gerakan yang zahir macam orang lain. Macam penjari go. Go dia pun pusing padang. Tahu-tahu orang dah sebab go pula dia. Dia jenis tenang. Sebab itu Nabi SAW manusia paling gembira. Allah letak kebahagiaan di hati. Nabi lompat-lompat ke. Even Nabi ketawa pun tak bunyi suara. Rasulullah manusia paling bahagia. Sebab kalau kita katakan orang yang cuba zahirkan kegembiraan, mereka bukan cuba zahirkan kegembiraan, mereka cuba menutup kedukecitaan. Yang ketawanya kuat, yang pergerakannya nampak ekstrim dalam
mentadbirkan kegembiraan, sebenarnya mereka cuba menyembunyikan kesedihan mereka yang banyak. Sebab mereka cuma gembira sikit. Bila mereka gembira sikit, lompatnya banyak. Macam gini lah tuan-tuan, orang kaya betul dengan orang baru sikit kaya. Orang baru sikit kaya ni ditunjuknya lebih. Tunjuk duit dia. Orang betul-betul kaya, dia tak tunjuk apa pun. Dia diam je. Yang betul-betul kaya, kita nak jumpa dia pun tak boleh. Tapi yang acah-acah kaya ni lain macam dia. Dia tunjuk rumah dia, dia tunjuk kereta dia. Semua je kereta dia tunjuk. Dia tahu beritahu nilainya, dia letak berkepuk duit. Sebab duit dia tak banyak, sebab tu dia boleh tunjuk korang. Orang duit banyak, tak boleh tunjuk korang. Orang duit tak banyak, dia boleh tunjuk lah tinggi ni duit dia. Banyak ke tak? Sebab duit dia tak banyak, sebab tu dia tunjuk. Supaya orang nampak banyak, tak banyak. Yang betul banyak duit, dia tak tunjuk. Diam dia. Tahu-tahu dia nombor satu atas dunia ni. Kaya sekali. Ada tuan-tuan tengok orang paling kaya di dunia macam Bill Gates ke. Tunjuk duit dia. Tak. Dia tak tunjuk apa pun. Dan dia tak nak pun promosi dia kaya. Dia, orang lain tolong korek kaya dia kat mana. Orang lain tolong korek mana harta yang duduk. Yang ni tak boleh korek, dia korek sendiri tunjuk. Ni saya kat sini, kat sini, kat sini. Sebab dia baru gembira nak kaya. Sama juga bila kita sebut orang yang benar-benar bahagia. Dia tak nak melompat pun. Sebab bahagia itu memang duduk dalam dia. Dia tenang. Cakap dia tenang. Semua keadaan tenang. Jadi tak tunjuk apa-apa bentuk yang boleh mudah dibaca oleh orang jahil. Tapi diketahui oleh orang yang dekat dengan Allah. Ini orang ni hebat ni. Dia tenang. Sebab tu orang boleh mengadu masalah ke dia. Dan dia tak pernah mengadu masalah ke orang. Kenapa dia tak perlu mengadu masalah ke orang? Sebab dia ada Allah dalam diri dia. Tak apa dia mengadu pada orang. Keyakinannya pada Allah jauh lebih kuat dan tinggi berbanding keyakinannya pada manusia. Kita ni tuan-tuan lemah lagi, sebab tu kena ada orang nak ngadu ni. Jumpa kaunselor, tak cukup mengadu orang, kucing pun kita mengadu. Kucing kita mengadu dengan pintu, ikut sukalah asal boleh bercakap. Ikut Facebook pun kita boleh mengadu. Kok mana? Semua benda kita boleh buat. Melainkan dengan Allah kita ada masalah. Kita tak rasa kelazatan pengaduan. Kemudian kata Syekh, jangan berani mengganggu. Hei munafik. Yang tidak tahu adab dengan Allah dan adab dengan para wali Allah, mereka ini munafik. Munafik yang tak tahu adab. Yang cuma mendakwa dia Islam dan sebagainya. Lalu kata Syekh, ingat, engkau ni cuma seorang hamba. Makanan kita semua nikmat ini datang dari Allah. Jangan duk bangga sangat, semua ini datangnya daripada Allah SWT. Kalau benar hati kita, ialah orang sentiasa berhijrah kepada Allah Ta'ala. Memperbaiki hubungannya dengan Allah SWT. Dan bila benar hubungan dengan Allah Ta'ala, seluruh makhluk akan beri salam pada dia. Apa maksud seluruh makhluk akan beri salam padanya? Yang ni semua makhluk itu menjadi aman bagi dia. Tak ada ketakutan. Ni tak takut, tu tak takut. Ni kita tuan-tuan, ada 1000 benda kita takut. Takut orang ni ambil duit kita, orang ni tipu kita, takut ni gigit kita, macam-macam. Ada 1000 ketakutan kita. Tak ada benda pun kita aman. Walaupun kita dah punya semua benda yang kita nak, tapi kita tak ada keamanan. Tapi orang yang ada Allah, dia ada keamanan. Sehingga dia rasa semua benda ini beri salam pada dia, yakni memberi jaminan keselamatan pada dia. Maka inilah dia orang-orang yang benar-benar hatinya dengan Allah SWT. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.